Nanti lama-lama kita dah tak makan nasi dah. Kita makan daun ketum. Kita kunyah daun ketum je. Hai, selamat datang ke Podcast. Nampak, hari ni kita ada tetamu istimewa. Kita ada Neo Chu Siong. Hai, nama saya Neo. Anak Jati Taiping. Anak Jati Taiping. Tapi hari ni kita nak sembang pasal isu yang ada kaitan dengan Kedah. Yes, betul. Half saya pun mak saya dari Kedah. Hari ni kita nak cakap pasal isu yang orang tak tahu lagi, yang benda ni sebenarnya serius. Isu dia adalah isu kekurangan bekalan beras dekat Malaysia. Orang kata bukan sahaja berlaku di Malaysia lah. Saya rasa I think seluruh dunia sedang berhadapan dengan isu keterjaminan makanan, regardless of your race. Kalau you orang Melayu, you makan nasi lemak. Orang Cina makan Hainanese chicken rice. Orang India makan nasi kandar, nasi daun pisang. So I think average, something that is good and something that can delicious. Yang boleh unite kita, nasi lah. Ya, betul. So nasi ni adalah isu nasional. Betul. So saya kalau pergi overseas tak boleh kalau tak makan nasi. Kan? Saya pernah lah demam dekat London kan. Tak makan nasi. Demam. Hari-hari fish and chip. Mana tak demamnya? Saya pun demam. Tadi pun dia cakap dia makan nasi tadi. Hari ni nasi kandar. Nasi kandar pula. Bukankah kita ada banyak pengeluar beras tempatan? Sebab Kedah, saya apa asal Kedah kan? Kedah tu Kedah tak? Kedah. Oh, okey. So Kedah kan digelar periuk nasi Malaysia. So macam mana, apa isu yang tak cukupnya ni? Saya rasa banyak faktornya lah. Kalau kita lihat sebabkan kita juga bergantung kepada beras import. Beras import, sebab pengeluaran kita tak cukup untuk domestic consumption. Isu dia adalah apabila ada supply chain punya isu disebabkan oleh perang di Ukraine bersama kita pun terjejas Ini adalah satu isu yang sangat kompleks. Tetapi back to our rice issues ni adalah orang kata berpunca daripada selain daripada isu perang Russia dengan Ukraine ni, juga dasar baru yang diperkenalkan oleh India, iaitu mengurangkan pengeksportan beras. Saya suka makan beras siam tau. Beras siam tu pun antara yang terkesan lah. Beras siam sedap kot. So, Dom makan beras mati ke beras biasa? Beras putih? Rumah I memang makan beras basmati and also beras jasmine. Jasmine rice lah. Ni memang T20 ni kan. Tengok dia punya cincin semua. Tak ada apa. Bling-bling kan. So, itu antara punca. Tetapi isu utama bagi kita rakyat Malaysia ni adalah yang I nampak adalah pengeluaran beras kita sendiri. So, maknanya peladang ni diorang tak buat kerja ke? Apa yang tengah jadi ni sebenarnya? Kenapa berkurangan? Dia banyak faktor. Faktor cuaca, perubahan iklim kan. Kejap kalau kering betul. Kalau hujan sampai banjir. Tetapi yang saya lihat motivasi mereka juga berkurangan. Sebab kita ni pun orang kampung. So I faham lah. Apabila saya lihat baru-baru ni saya balik kampung mak saya, jumpa tok saya. Saya terkejut. Sebab sawah bendang yang dulunya digunakan untuk penanaman padi telah menjadi kebun ketum. Okey. Dia dah jadi pemandangan di banyak kawasan di Kedah. Pemandangan. Saya nampak banyak juga tanah-tanah bendang yang telah digunakan untuk membina rumah. Selain ketum ni kan. So dia buat bina rumah, Buat sarang burung dan tanaman lain. Buat kedai yang lebih menguntungkan. Adakah benda ni pengecilan kawasan bendang ataupun penanaman padi ni akan mengurangkan lagi pengeluaran, betul. produktiviti ataupun output padi kita. Nanti lama-lama kita dah tak makan nasi dah. Kita makan daun ketum. Kita kunyah daun ketum je. Tapi untuk orang kat luar sana yang tak faham, ketum ni kalau digunakan ke arah yang baik untuk perubatan, dia ni itu yang soalan macam tu, bukannya ke arah yang tak elok lah. Bukanlah, kita tak galakkan. Kita tak ada yang tak sihat. So apabila di zaman sekarang saya nampak motivasi dah semakin kurang. Anak-anak muda dah tidak mahu terlibat dalam sektor pertanian lah. So saya nampak yang banyak yang bekerja sekarang, yang pemilik-pemilik, mereka pun dah tak mengusahakan ladang ataupun faham. sawah. Mereka bagi dia pajak kepada
pekerja asing contohnya kepada orang lain. So pastinya dia akan menjejaskan produktiviti kerana betul. saluran itu dah terjejas. Bagi saya kerajaan mungkin perlu lihat dengan lebih teliti supaya setiap perbelanjaan yang ingin dikeluarkan tu betul-betul boleh merangsang output. Okey. Dan bukannya secara tradisional. Tapi sebelum kita masuk untuk insentif, saya nak faham sebab saya ni city girl lah. Oh, Saya city tak girl tahu lah. Okay. ladang-ladang semua ni. Sorry. So, why is the motivation kurang sikit? Adakah sebab dia punya the risiko terlalu tinggi, dia punya margin pun tak tinggi? Susah. Soalan yang sama saya nak tanya juga. Sebab harga beras yang diorang nak beli tu dah murah sangat-sangat, sebab tu diorang pun dah tak nak. Sebab macam arwah atuk saya ada ladang getah. Kan? Dah lama-lama tu dah tak nak dah. Orang dah ramai tak nak dah memotong getah dah. Yelah. Sebab harga dah turun. Harga turun, betul. Tapi Misha, say if a month dia cakap kalau you kerja bendang sebagai city girl punya point of view kan, you dapat 5 figures per month. Would you go there? I think perempuan susah sikit. In my point of view, agriculture ni satu industri yang perlu macam tidak diabaikan. It is an industry that needs to be yang penting lah. Yang penting. Betul. And bila I nampak zaman kita sekarang ni, there are no longer much like educational parts that are promoting agriculture. A lot of people have neglected it juga. Mereka macam biarkan je. And also like how you were saying, like lands that were used to be guna untuk banyak tanaman sekarang dah macam dijual, dibiarkan, tak dijaga, and also dah jadi kawasan perindustrian. Also our culture in general, bila you like while you're growing up, you always dengar macam ni semua tak ada duit untuk dibuat. So your parents also macam tarik anak-anak mereka pergi dari arah tu. Yes. So rasanya kita ni dalam point yang sama, sebab insentif dari kerajaan tu lah. Point dia adalah kalau dia dekat situ sangat lukratif, duit dia apa semua, asalnya tak ada hal, ramai mesti akan pergi situ. Saya nak perbetulkan sikit. Maksud saya tadi adalah untuk isu kita nak galakkan anak muda untuk melibatkan diri dalam Bagi industri, duit lagi banyak. dalam industri pertanian ni is Mewahkan lagi insentif tu. insentif tu satu. Kedua, kita kena fahamkan bahawa pertanian ni adalah satu sektor yang punya potensi, bukan satu kerja yang kotor, bukan sebuah kerja yang satu pekerjaan yang Hina ke apa ke, tak ada. Kan, ini adalah satu profession yang bukan sahaja bantu untuk keterjaminan makanan Betul. yang mulia, tetapi juga satu sektor yang penting untuk negara. Tengok Matthew McConaughey dalam Interstellar. Dia petani. Petani. Tapi tengok dia pergi Space. Pergi space pula. banyak duit tu. You tengok dia toke jagung kan. Dia pergi jagung. Dia pakai jaket kahat tau. Perasan? Tahu tak apa, dia pakai boots apa. You tengoklah kan. So kita ni nak beli bata ni pun susah kan. So petani ni bukan satu kerjaan yang orang kata terpinggir. Sepatutnya kita we should change the perception terhadap pertanian, sektor pertanian ni. Dan yang penting sekali, bagaimana kerajaan nak insentif ni macam yang saya kata, jangan kita terlalu bergantung kepada subsidi. Subsidi ni mungkin pada awalnya, tetapi kita dah 66 tahun merdeka. Saya rasa we have to look into how kita boleh meningkatkan produktiviti dan membantu golongan peladang. So bagi saya sekarang yang penting adalah bagaimana kita nak meningkatkan teknologi. Gunakan teknologi untuk industri pertanian. Contoh AI. Bagaimana AI boleh digunakan untuk bantu meningkatkan output, produktiviti ataupun pengeluaran padi. Maybe sebab mahal. Dia mahal sebab dia tak ada involvement daripada government. Betul Yes, tak? itu yang maksud saya. Bawa saya masuk parlimen kan? Boleh. Itu Jom, yang semua masuk. insentif tu yang penting. Kalau kita masih tumpu kepada pemberian subsidi baja, ada kadang kita tak mencapai kumpulan sasaran. Tetapi kalau kerajaan mengeluarkan bajet, contoh ni Vietnam, dia akan memberikan pinjaman modal dengan zero interest sebanyak 50% kepada pembelian jentera. So kerajaan boleh come up with this incentive. Betul. Kan? Okay, you nak beli drone, you nak beli jentera berat, you tak mampu, mahal. Then you bagilah zero interest punya insentif. Betul. Dan petani boleh
nak meningkatkan. Bila dia orang tengok pun dia orang nampak sedap lah kan. Ni government nak bagi 50% zero interest. Dulu tok saya pakai cangkui. Sekarang kita pakai drone. Oh dia memang betul-betul kedah dia semua cangkui. Macam like kita Approve. So it's like kita ada subsidi government tapi not for like innovative methods. Yes, So, so we kita- don't have room for innovation. Betul. So kita patutnya menggalakkan inovasi. Kita dah maju. So I think anak muda pun akan rasa fun tau. Dia guna iPad untuk Oh, tak ada hal. Saya dalam jabat tu, dekat tepi sawah padi tu, okey, hantar burung sini, drone sini, Yes. racun sini dah. So kita perlu dia ini adalah tanggungjawab kerajaan. Kita kena intensify kita punya program, bukan saja berbentuk tradisional, tapi kita lebih ke arah berteknologi. Tapi betul lah. Kalau ada involvement in teknologi, orang muda lah tengok Bersemangat. drone lah, kata cool lah saya jadi peladang. Betul. Korang gelak apa? Kenapa korang I duduk sini kan, minum kopi, latte kan, sambil main iPad, Main iPad. control my drone, my machineries, and then Memang bau macam lumpur apa semua, tapi tengok duit aku lah, check my bank account. untuk you mungkin untung setiap musim dulunya 30,000 sekali menuai. Tapi sekarang you boleh untung kalau 3 kali ganda 90,000 3 bulan. Kalau dalam 2 tahun you boleh 5 kali menuai. Because we can up the production lah. Tapi Yes. kalau macam tu, apa yang akan jadi? Anak muda semua akan mula keluar daripada City kota, Okay dia lah, semua I pergi ke gembira sana. tak payah jam Saya sangat. pun rasa dah teringin sebenarnya. Rasanya harga rumah dekat Malaysia pun akan Even ada out lah. perubahan juga kan. Daripada I buat rumah, baik I buat menang. Betul. Tapi sebenarnya itu memang saya punya idaman juga. Ada ada tanah besar juga. So I think that is also my retirement plan lah. Sama. Jadi neighbor je lah. Mana tahu nanti kan kita boleh kawan ni. Boleh. Saya buat rempah. You buat rempah? Saya buat rempah. I buat beras je lah. Kan? Ada ayam masak. Nanti cari tauke ayam. Tauke ayam. Mungkin Michelle tanam sayur. Monopoli That is also another issue yang saya nak sebut di sini adalah butter trade. Okey. Butter trade yang macam kita sebut tadi, you ada ayam, I ada beras, you ada sayur. Sebenarnya Malaysia boleh mengamalkan butter trade system dengan negara lain. Contohnya, kalau Malaysia itu saya baca dari Zaman buku sekolah sejarah dulu lah. kan. Tapi still, bagi saya still relevant. Still relevant. Contoh, Okey. Malaysia antara pengeluar utama minyak kelapa sawit Okey. di dunia. Ya. Kita trade dengan Betul. Kita trade lah dengan apa-apa Tak ada. makanan yang kita mungkin ada. kurang. Kan? Contohnya kita Quinoa. trade dengan quinoa. Kenapa pula? Quinoa, Ini quinoa. T20 lah. Quinoa dom makan kan. dom makan. Contohnya beras dengan Okey. India. Okey. Kan? Kita boleh trade. Ya. Kita boleh trade dengan Vietnam, China. Good insight sebenarnya. Sebab saya dah lama tak dengar pasal sistem butter ni. Tapi nampak macam possible lah. Sebab at this point kita tengah ada krisis sekarang ni. Yes. So why not? So, But many countries now, we are all capitalizing and monopolizing each other. Of course. Yes. How many of us are actually willing to work on a butter? that is the government punya role lah. Kita through diplomacy, kita pergi negotiate dengan negara and what we can offer and what can you offer back to us. Okey. Apa akan jadi dekat harga beras dekat Malaysia ni pada masa hadapan? Tahun depan, lagi 5 tahun lagi, apa akan jadi? Itu yang saya agak bimbang. Kerana dalam tempoh kebelakangan ni pun kita dah nampak Harga barang semua harga inflasi barang dah sangat naik. tinggi. So kerajaan sekiranya tak melihat pada perkara ini, saya risau dia akan menaikkan sentimen kemarahan rakyat. Betul. So Ni pun nak marah dah. jangan marah dulu. Okay, relax dulu kan. Relax. I am sure government is looking into it kan. But kita perlu cepat menangani isu ini. Kita kena move towards orang kata digital era. Kita kena move to digital era dengan cepat sebenarnya. Yes. Sebab rasanya kita macam agak ketinggalan. Betul. Banding pada negara-negara jiran kita pun kita dah banyak ketinggalan. Betul. So kita ni asyik bergaduh je kerja tak kan. habis-habis. So baik kita fikir bagaimana kita can be more innovative. Betul. Based on your experience, what would you say is like within a certain amount of time that we should already at least start or reach a certain point of innovation? Berapa lama you rasa kita ada? I think benda ni kalau kick start from now,
kita dalam tempoh 3-4 tahun kita dah boleh nampak hasil sebenarnya kan. Itu tak lama sangat. Itu kalau Masih kita okey. kickstart. Kalau kita tak kickstart, apa akan jadi? Apa yang kita perlu risau sebenarnya Saya sebagai rakyat? risau anak saya terpaksa makan fish and chip je lah. Tak nak makan fish and chip, boleh pening kepala. Demam. Saya juga ada baca yang peniaga, pengedar, pemborong, peladang ni, diorang ada macam main kotor sikit kat belakang. Dia ada yang sorok bekalan beras, ada yang dapat subsidi baja pun semua tapi dia pergi jual pula. Yalah, Betul ke? Itu yang saya nampak berlaku di pasaran. I tengok ramai yang speculators dia akan simpan. Dan ni pengalaman saya sendiri di Venezuela macam tu lah. Venezuela Apabila saya di Venezuela, you ada krisis makanan kan. Okay. So apabila kerajaan umum something je, contoh nak hadkan pembelian je, automatic diorang mereka sorok. akan sorok. So ini sebenarnya tak membantu. Dia hanya akan make it worse. Macam mana nak kontrol benda Dia tu akan pun jual kan? dalam black market. Ya pula dah. You tak dapat beras, I ada. Luar jual berapa? 30, I jual 50. You akan beli juga. Sebab kena makan kan. You makan fish and chip dah apa? Dah 14 hari. I ada beras. Tanah. So ini berlaku reality tau on the ground. So kerajaan melalui KPDNK kena memantau, lihat dan juga polisi kita tu. Kita kena lihat ada side effects. Yang jangan kita nak just kita hadkan pembelian sehari 2 bungkus saja kan. Orang akan speculator ni dia akan simpan. Dia akan panik nanti. When panic buying, belilah satu store beras. Yang lebih teruk yang saya alami di Venezuela, yang kaya dan mampu dia akan beli banyak. Of course. Make Kan? sense Yang miskin pula yang tak dapat makan. Dah lah miskin, tak sempat nak beli. Sebab tu orang tak dapat cakap makan. apa? The rich get richer. Yes. Rich get richer, poor get poorer. Sama juga masa pandemik juga. Masa pandemik, I was in America. You masuk Walmart, Target, Diorang Whole sorok Foods, fish and chip. You go to like even like Sam's Club, mana-mana pun bukan sorok fish and chip. Apa-apa yang mereka boleh like dapatkan tangan, like their trolley kan, maybe a family of 4, 10 trolley. Apa yang mereka boleh sumbat dalam trolley tu sumbat, pergi cash. Like cashier bayar and then like nak store untuk apa? You nak buka satu camp ke? Yang paling senang I dapat beli nasi. Beras. Sebab in America rice is not like Asian culture. Popular. Minyak masak paket pun saya masak tau. You masak ke? Saya masak. Oh. Saya orang Kedah memang rajin masak. Ingat beras you yang beli. Masak apa you memang masak? Beli pun beli. Sama, beli pun I beli, masak pun I Masak masak. you masak. Okay. Minyak masak paket saya dah lama dah tak nampak. Kan? Itu isu lagi satu. Yang peniaga sama lah. sorok juga. Dia sorok kan. Sorok-sorok je diorang ni kan. So kita tak boleh nak control. Betul. Ni integriti masing-masing. Tetapi memang akan ada pihak yang nak ambil kesempatan. Betul. So dari segi penguatkuasaan ni pun kan dia perlukan masa, perlu ada orang yang laporkan. Kewangan lagi. Kalau nak buat operasi ni, satu operasi dah keluar duit banyak dah. Yeah, true. Like what I said lah earlier. Go back to reality, back to basics. Apa yang kita perlu buat untuk memperkasakan industri pertanian kita, khususnya pengeluaran makanan ruji, beras. So bagi saya you kena lihat lah that I think need to be addressed. Dari segi dengan perubahan cuaca, macam mana petani nak berhadapan dengan isu ini. Kerajaan kena bantu, kena bagi khusus pendedahan supaya mereka boleh mengatasi perkara-perkara macam ni. Benda ni ongoing ke dalam parlimen, apa yang untuk dilakukan dekat petani kita, dekat kita punya pertanian apa semua? Saya rasa pada sidang yang lepas saya nampak ramai ahli-ahli parlimen yang bangkitkan isu-isu pasal makanan ni, termasuk Datuk Sri Wikasio antaranya yang isu telur tu kan, tak cukup telur yang import dari India, dan isu tersebut juga hangat diperkatakan. Tapi sekarang ni tengah off. Saya harap the next session dan dalam sidang khas RMK dan bajet yang akan datang ni, saya harap kerajaan boleh lihat khususnya melibatkan keterjaminan makanan, because it involve the quality of life kita sebenarnya sebagai rakyat. Sebagai rakyat, kita nak makan, perut kita kerja, pendapatan kita. So I have a question. So untuk us as normal citizen, what can we do? Sebab ini semua tergantung kepada parlimen, government yang buat action tu lah. So what can we do sebenarnya? this question goes back to kita.
peranan pengguna dan consumer. Instead of suruh orang jangan makan beras kan, tak adalah. Petition ke atau sebuah parlimen ke? Itu betul-betul marah. Tapi bagi saya, kerajaan ada peranan tanggungjawab kerajaan. Tapi kita sebagai rakyat, pengguna, I think one of the issues yang saya selalu bincang dan kongsi dengan kawan-kawan saya adalah on food wasting. Yes, sebenarnya. betul. Food Sebenarnya wasting. saya setuju. Food waste ni actually isu yang pertama yang bagi saya agak serius di Malaysia tau. Ikut statistik pengurusan sisa pepejal negara, we waste 16,688 tons of food per day. Per day. Wah, per day. 16,688 tan Wah, lama. sehari. Dia equivalent tu berapa tau? Makanan tu boleh kita bagi kepada 2.2 juta orang makan. Kalau kita ada kesedaran lah on food waste ni. I think campaign food waste, NGO, individu, kita perlu mengajak dan mendidik rakyat supaya kurangkan pembaziran makanan. And also like kadang-kadang we go out, you can see people like you know for a fact they cannot eat that much, or especially buffets. Buffet is the place that I paling benci nak pergi. Because like maybe it's just 2-3 people. Betul. Tapi mereka ambil makan macam like Untuk semua like orang. macam dah 10 hari tak makan macam tu. I'm like why? Kalau you ambil letak habis dulu baru ambil round tu, bukannya makanan tu nak lari pun. Rasanya logik dia sebab I bayar. You know, on that, I feel like us as citizens, on a commercial and an industrial level, we do need to start being aware of this. Sebab dulu I was from hospitality industry. So the amount of food wastage from every night that I would see go out in terms of in the compost bag was ridiculous. So bagi saya ini antara benda yang kita kena elak. Selain daripada as I said productivity, langkah-langkah kerajaan yang perlu buat, tapi kita individuals sebenarnya we have our roles to play. Betul. So avoid food wasting. I rasa citizens also like kita selalu nak like kata like government tak buat ni, government tak buat tu. Tapi as rakyat, what Kita are pun you kena, doing? Like are you playing your role? Korang you pun nak, kena you nak buat tunjuk sesuatu. jari sini, tunjuk Kita jari orang sana. lah. Diorang kat luar sana. Mereka sedang makan while watching ini. Hey. Habiskan makanan you Tu, ada brother yang tengah makan McDonald kat dalam kamera tu. Siapa yang tengah makan fish and chips Makan tu? bagi habis sekarang. Pastikan Makan habis. bagi habiskan. Sos tu pun gila habis. Alamak, pedas dah. So this goes beyond politics, tetapi it's for our future, Nation's future. our welfare, Betul. food security, semua orang makan. Dan kita Malaysia ni cukup terkenal dengan makan kan. Jumpa orang dah makan, jom makan. Tadi pun saya tanya tadi kan. Orang pergi luar negara pun Mak Saleh macam gelak Malaysia. Makan? Makan. Like we are labelled the land of food, and now we are having a shortage of food. Crisis. So Oh my it's God. kind of we are playing a joke on ourselves. Nanti masa depan nanti anak-anak dah tak ada benda, anak cucu dah tak ada benda nak makan. Boleh lah pergi rumah you lah. Makan dog ketum je lah. Alamak, Rumah I dog ketum je ada. janganlah. So I Tak kan payah nak satu. kita kan nak bangunkan semula Kita nak bangunkan industri semula. Ya, pertanian. betul, So nanti ada pencen, ada ladang padi, sawah Amin, benda. amin. Saya pun. You Saya nak tanam apa pun. tadi kata? Tak, saya tanam padi lah. Padi tadi. Padi Kan. So kita orang agak berbangga sebenarnya sebab orang daripada politician yang datang jumpa kita orang and then, Oi, kita orang kecil je. Kita siapa? So ada sebabnya hari ni, sebab nak sampaikan benda message ni untuk korang semua. So itu saja podcast untuk hari ini. So terima kasih kerana menonton video ini dan Jangan lupa like, share dan subscribe to Lobak Merah. bye. Oh, so Lobak Merah beras tu ni apa? macam mana ketum? Oh Ketum boleh baik, banyak eh? buat duit. best lah. Itu best.